Sekarang kita go through pada tokoh-tokoh Sufi yang terkemuka. Okay, Ana takkan go through semua. Ana just share some of it. Okay, sebab tokoh-tokoh Sufi ni memang is your self-reading, okay, your self-interest. Okay, yang mana rasa dia nak memang go through tokoh-tokoh memang senang untuk dia explain mengenai tokoh-tokoh Sufi, okay, about sejarah and everything, and senang nak ingat, then go ahead, ambil soalan ni. Okay, tapi sejak mana dulu kita kena at least know the tokoh-tokoh Sufi yang ada. Seperti mana kita lihat pada abad-abad yang tadi kan, ada nama-nama tokoh Sufi. So as a general view, kita kena tahu apa nama-nama tokoh yang ada pada setiap abad. Okay, so untuk tokoh-tokoh Sufi yang terkemuka antara ialah ini yang Ustazah ada tulis, Ibrahim bin Adham, Syekh Junaid al-Baghdadi, Nabi Adawiyah, Zunun al-Misri, Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Malik bin Dinar. I hope that from now korang dah memang familiar with nama-nama ni dah pernah dengar. Okay, dalam bacaan antum. Al-Hallaj, Ghazali, Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Al-Muhasibi, Umar Abdul Aziz dan selain-lainnya. Ada banyak lagi tokoh-tokoh Sufi. Ni just some of the nama-nama yang Ana highlight lah. Okay, contoh Junaid al-Baghdadi. Along the way kita akan lebih kenal antara siapa tokoh-tokoh yang boleh katakan spread konsep-konsep baru bagi ilmu tasawuf. Okay, tapi Ana tak mampu nak share semualah. Okay, so harap mafhum juga. Okay, mungkin kita boleh lihat pada antum siapa yang berminat untuk go through soalan-soalan sebegini. Okay, first kali kita kena fahami struktur atau latar belakang tokoh-tokoh tersebut. So contoh apa yang kita boleh letak is nama penuh dan kelahiran. Boleh usahakan nama penuh dan kelahiran. Macam Ana personally, Ana susah nak ingat nama penuh orang. Okay, apakah lagi tokoh. So Masya Allah untuk siapa yang memang boleh teruskan. Okay, nama penuh dan kelahiran, masa mudanya at least, apa kisah-kisah yang prominent pada waktu masa muda ya. Ketiga, mutiara kata dari beliau. Apakah kata-kata yang selalu dia mengajar ataupun yang prominent pada zaman tu. And keempat, ajaran simboliknya atau sumbangannya. Apakah ajaran yang kita dapat daripada kisah ulama tersebut ataupun tokoh-tokoh tersebut. Okay, Alhamdulillah. Ni Ustazah just Ana just share. Ni kau boleh nampak memang simplify je lah, okay, yang antara tokoh yang Ana just nak share. Okay, yang pertama ialah Ibrahim bin Adham. Okay, antum boleh baca sendiri nanti. Okay, mengenai kehidupannya, ni memang betulnya simplified. So contoh, ni jelas nama, kelahiran wafat, kehidupannya, imam yang arif, zuhud, take note of dia punya sifat. Dan kedua ialah perjalanan sufi dia, bagaimana perjalanan dia untuk mencapai adat kezuhudan yang terpancar pada hidup dia. So contohnya ialah peristiwa-peristiwa yang merubah hidupnya. So contoh Ibrahim bin Adham, ada beberapa peristiwa bila masa dia tengah berburu, dia terdengar kata-kata from somewhere, angin, dia tak specifically say, yang mengatakan bahawa kenapa dia berburu, kenapa dia berburu, Ana lupa. Tapi insyaAllah nanti mungkin antum boleh cari sendirilah, okay. Mungkin antum ada nota sendiri mengenai kehidupan Ibrahim bin Adham, ataupun nanti mungkin Ana akan share dia complete, boleh katakan kehidupan lah cerita daripadanya. Okay, yang kedua ialah orang yang di atas atap. Okay, ni quite interesting. Okay, ni bila dia tengah tidur, okay, ada orang kat atas tu tiba-tiba datang, dia tengah mencari kambing kat atas atap dia. So Ibrahim bin Adham tanyalah, buat apa tu, cari apa malam-malam kat atas atap. So dia kata tengah cari kambing. So Ibrahim Adham pun mengatakan, oh kenapa cari kambing, bukankah tempat ni tempat rumah, saya cari kat rumah, kambing kat rumah. Dan dia kata, dan kenapa awak, okay, nanti Ibrahim bin Adham ni tinggal kat istana, dia orang yang kaya, orang yang berada. Jadi kenapa awak mencari Allah pada bila dalam keselesaan kat dalam rumah awak, kat dalam istana awak. So tu pun another peristiwa yang menyentapkan dia. Dan tiba-tiba dia tahu orang tu dah tak ada, dia tak jumpa orang tu. Dan the third peristiwa is pedagang yang diikat. Tu pun another story yang sentapkan diri dia. Dan after that, after this peristiwa, dia terus berubah, dia tinggalkan all dia punya istana atau pakaian dia dan terus melangkah perjalanan untuk
hidup berzuhud. Okay, one thing if what we notice daripada kisah-kisah tokoh-tokoh sufi ni, kebanyakan daripada mereka untuk melalui perjalanan sufi tu dia kena mengembara ataupun travel. Okay, so if you notice most of the cerita-cerita tokoh tasawuf nanti dia akan bagi tahu macam dia travel, okay, untuk boleh katakan uzlah ataupun travel untuk mendekatkan dirinya untuk mencapai muraqabah ataupun makrifat kepada Allah SWT. So antara mutiara kata dia ialah zuhud yang wajib, iaitu zuhud terhadap apa yang diharamkan Allah. Zuhud adalah keselamatan, iaitu zuhud terhadap perkara syubhat, perkara yang tak jelas, halal dan haramnya. Zuhud adalah keutamaan, iaitu zuhud terhadap perkara yang halal. So mungkin mutiara kata ni mungkin antum boleh faham. Ini pun boleh digunakan contohnya kalau untuk ta'rif zuhud, okay, contohnya. So kau boleh, you try to bukan kata apa lah, ni kita belajar, kita fahami, okay, tapi at the same time bila kita nak buat paper tu, we have to at least macam ada pick and choose apa yang kita betul-betul confident with, mana kita boleh kuatkan. Okay, sebab hakikatnya nak betul-betul kuatkan everything, pemahaman kita untuk the whole tasawuf memang susah. Okay, I will say for myself memang impossible juga sebab pada tahap ini pun saya rasa tasawuf ni masih lagi banyak lagi kita perlu pelajari. Tapi apa yang kita boleh lakukan untuk exam ni is kita at least adakan some points yang kita boleh pegang. Macam contoh dalil yang mana yang boleh digunakan untuk every part of the soalan ke, contohnya kan macam hadis Jibril. Macam zuhud ni mungkin digunakan untuk mungkin sifat-sifat zuhud yang mana tahu ada soalan yang keluar mengenai zuhud, betul tak? So try to be creative and try to save your time or ni lah, study smart. Alright? Dan akhir sekali ajaran simbolik bagi Ibrahim bin Adham. Okay, kalau kita nampak dia dalam pada masa abad ke-1 hingga ke-2, okay lah zuhud dan wara', okay, meninggalkan hartanya, berjumpa Sufyan Tsauri dan Fudail bin Iyad. So dalam perjalanan dia untuk sebagai seorang sufi, okay, untuk mencari ilmu tasawuf tu, dia berjumpa dengan Sufyan Tsauri dan juga Fudail bin Iyad, dan iaitu merupakan orang-orang yang juga mengamalkan ataupun menekankan ilmu tasawuf dalam kehidupan mereka. Okay, yang kedua ialah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Okay, mungkin ni antum boleh baca sendiri, okay, sebab Ana nak go through banyak pun tak mampu dalam masa 2 jam ni. So semoga ni at least just a picture lah apa macam mana kita nak buat paper tu. Okay, tokoh-tokoh tasawuf apa nama penduduk, at least have these few things in mind. Okay, macam contoh mungkin nak at least ya hafal 2 ke 3 imam atau tokoh-tokoh yang korang boleh kuatkan, antum boleh kuatkan pemahaman and mungkin huraian, dan antum try to take note of these points. Okay, ni yang Ana share is lebih kepada inilah imam-imam yang tokoh-tokoh yang Ana pilih saja. Contoh Hasan Al-Basri, Imam Ghazali, Malik bin Dinar. Okay. Dan kalau kita lihat daripada mutiara kata yang kat sini pun kita boleh gunakan untuk contohnya huraian kita bagi tempat-tempat lain seperti sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah dan sebagainya.